Alhamdulillah no. Sentral C pun Pak Cik doakan semua sihat. SP hadir. Oi, orang orang Sungai Petani ya. Pak Cik pun orang Sungai Petani ni. Silent killer. Pak Cik pun orang Sungai Petani. Sungai Petani. Kita geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang Sungai Petani. Kita geng. No. Ni hadis kita dah habis. Pada yang baru join, Pak Cik buat bacaan hadis setiap malam. Petang pun Pak Cik buat. Pukul 5:10 ke atas. No? Pak Cik buat live. No? Buat live untuk baca hadis. No? Terima kasih. Make up by Farha kah? Yang ni jadi apa? Jadi macam quiz. No? Farhana kan? Farhana. Nah? Yang tu Pak Cik. Asal Pak Cik teka betul tu. Pak Cik kata. Terima kasih. No? Make up by Farhana. Pak Cik dulu kan pernah kerja dekat, bukan bekerja sebagai makeup man. Pak Cik pernah kerja apa kilang buat barang makeup. Barang makeup dulu selama setahun. Tujuan Pak Cik buat tu koklah nak buka kilang makeup kan. Tapi tengok memang tak mampu lah. Modal dia tinggi nak buat kilang. Ustaz, saya nak tanya macam mana saya nak rasa lebih fokus dan khusyuk dalam apabila solat. Okey. Salah satu caranya kan nak khusyuk apabila solat. Kalau boleh setiap apa yang kita baca tu kita fahamkan. Setiap yang kita faham betul-betul, no? Macam kita baca Fatihah kan. Kalau boleh kita sambil baca tu dalam hati kita bukan translate lah. Kita lintaskan dari kita ni baca dia punya makna. Jadi kita takkan ditipu oleh syaitan. Kalau kita just baca ya kan. Baca, kita mungkin terfikir lain kan. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah kan. Kita ni Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kan. Tapi kita fikir pasal apa kita nak kena puji Allah semua kan? Sebab Allah bagi makan banyak kan. Kadang-kadang ni kita benda-benda macam tu dia akan touch kita. Kan bila kata Alhamdulillah ya. Pasal apa aku nak cakap segala puji bagi Allah kan? Memang kena puji pun kan. Memang kita kena puji kan, Allah bagi makan macam-macam kan. And then kita nak Allah bagi isteri yang cantik pada kita kan. Bagi anak-anak yang comel-comel kan. And then bagi bagi rumah semua kan. Jadi Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab kita kata Ar-Rahmanir-Rahim kan. Sebab kita bayangkan Ar-Rahman kan pada ni kita just just kenangkan balik kan. Dia boleh kita ni macam-macam lah. Luas dia punya tu. Bila kita cakap makna tu luas. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi penyayang. Orang bukan Islam pun Allah bagi ni. Allah bagi rezeki, bayangkan. Orang yang tak taat, kalau orang tu memang kalau macam kita ni lah, kita bos ke apa kan. Kalau orang tu tak ikut ya, kita mesti ni lah kan. Kita mesti torture ke apa kan. Ataupun kita ni lah, kita sebab denda kan, denda. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman tu Allah Maha Pemurah. Pemurah. Walaupun orang tu tak mau taat, tak sembah Allah SWT, Allah masih bagi. Nampak tak? Kita fahamkan ayat pengasih kan, pengasih Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin kan. Allah mencipta alam semesta ni. Bayangkanlah alam semesta macam mana. Kita tengok dekat bintang tu ada satu National Geography ataupun YouTube tulis. Mula-mula dia ditunjuk kita punya sistem solar kan. Sistem solar. Kita bumi kecil, matahari besar, lepas tu keliling ke macam satu galaksi. Dan kita ni ada dalam galaksi yang lagi besar kan dalam tu. Alam tu punya besar. Tapi dalam tu yang kita masuk dia ada dalam besar. Allah Pak Cik tengok besarnya tu. Tu kalau Allah kata Allah akan bagi syurga 7 kali dunia, sikit baru tu sebab alam besar. Sebab itu pemerhatian orang saintis orang astronomi kan.
Pesak. Pesak. Tu. Maliki Yaumiddin. Itu yang dimiliki oleh Allah. Yang dimiliki Allah. Jadi bila kita sambil kita baca kan, kita baca kan. Baru kita ni lah. Betul. Ulama cakap tu boleh menangis. Kita boleh menangis. Kita akan rasa rasa sedar, kita rasa insaf, rasa insaf. Kita banyak ni lah. Kita banyak tak hargai pakcik lah kan. Kita akan rasa macam kita ni tak hargai sangat apa yang Allah bagi kan. Allah bagi. Kan. Dan satu lagi kita kena faham bila dalam Fatihah tu, ini tentang khusyuk lah. Bila dalam Fatihah tu kita dia ada dua bahagian. Fatihah tu ulama ustaz dia kata lah, ada dua bahagian. Yang bahagian ni secara am. Allah itu Maha Pemurah lagi Penyayang kan. Ya, Allah memiliki alam kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal bila masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, kepadamu aku menyembah, pada engkau aku menyembah, padamu aku atau pada engkau aku minta pertolongan. Bila kita sebut ganti nama kedua tu pada engkau, maknanya one to one lah kan. Sebab istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada engkau maknanya depan lah pada engkau. Ke mana kita communicate dua orang. Tak ada tadi cuma am kan, ayat-ayat am kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan kan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT. Am ya. Ar-Rahmanir-Rahim kan, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Tapi bila datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kita akan sebut kepada engkau seolah kita dengan Allah. Sebab kita huruf diterjemah sebagai engkau. Jadi masa tu ustaz berkata, ustaz yang dalam tazkirah kata, masa tu Allah dekat dengan kita. Itu Allah suruh kita baca Fatihah tu. Bila sebut iyyaka na'budu, pada engkau aku menyembah, kepada engkau minta pertolongan. Depan. Maknanya bukan depan lah kan. Kalau sifat 20 dia bukan depan lah. Dia Allah ada dekat dengan kita. Dekat macam mana wallahu alam. Kita ni lah. Kita tak boleh nak imagine dekat kan. Ada yang macam dekat urat ni kan. Dekat kan. Tapi yang kita yakin Allah dekat. Jadi kalau kita tahu Allah dekat, memang mengeletak badan kita. Kan? Mengeletak badan kita. Sepatutnya lah kan. Sepatutnya. Kalau kita tahu macam siapa Agung ke apa depan kita, memang kita takut tersilap ke apa kan. Pak Cik pernah dengar bukan Agung, isteri Permaisuri Raja Permaisuri. Pernah Pak Cik dengar dalam TikTok jadi viral kan. Dia jual dia jual durian kan. Ada seorang abang brother ni abang kita ni dia jual durian, orang Penang. Orang Penang juga. Dia jual durian. Mentang-mentang Pak Cik orang Penang, asal Penang. Tapi sekarang jadi orang Kedah. Orang Kedah kan. Orang Penang, Pak Cik asal orang Penang. Jual durian, tapi tak tahu Raja Permaisuri kan. Permaisuri Agung sekarang kan santai-santai, tak perasan. Bukan ni tak perasan kan. Panggil kakak. Bayangkan panggil kakak tak perasan. Tapi Raja Permaisuri makan kat situ, sembang macam kawan biasa. Tak tahu kata ni. Tak tahu, tak perasan. Lepas tu sebab bila dah tak pakai ni kan, tak pakai macam baju ni, dia jadi lain kan. Kalau Pak Cik macam tu kan. Kalau Pak Cik kalau tak di sini nampak bukan lagi handsome, tak handsome. Bila duduk sini lain kali kalau jumpa Pak Cik di luar, jangan duk harap Pak Cik handsome macam ni. Tak tahu dia ada dia kena ada filter ya, ada filter. Adalah sikit. Tidak, kedok sana. Jadi jangan harap bila nak jumpa Pak Cik sebab Pak Cik handsome kalau nanti menyesal. Menyesal, bukan handsome sangat. Kedok je muka. Jadi
macam ni permasalahan ni. Tapi lepas tu dia siapa tangkap buat dalam video, lepas tu kawan si pemuda ni kan, abang ni yang jual durian tu, kawan dia beritahu, ni Raja Permaisuri ni, Permaisuri Agung tu. Dia dengar sampai berapa hari dia demam. Nampak tak? Kita macam itulah dengan Allah SWT, tambah Allah SWT kan. Kan? Takut. Tu para sahabat bila semayang ni memang khusyuk kan, khusyuk dengan kita sendirinya, kita akan betul-betul khuduk. Satu lagi makna khuduk. Khusyuk dan khuduk. Ulama kata khuduk tu macam tetap fizikal. Kalau khusyuk tu hadir hati kan, kita tak lalai, hadir hati kita kan. Kalau khuduk tu kita tegak, tak macam pandang sana pandang sini kan, goyang sana goyang sini kan. Tapi kalau goyang banyak sangat 3 kali betul memang batal memang batal kita ni kan, saat ngawas sana saat kan khuduk. Sebab kita tahu Allah dekat dengan kita, duk tengok kita. Duk tengok kita kan. Duk tengok. Tambah kalau kita banyak kita banyak dosa. Bukan kita lah, pakcik lah. Tak mau cakap kata saat ni. Pakcik lah, banyak dosa mesti takut. Dia takut. Jadi itu salah satu cara lah. Ustaz Azhar Idrus beritahu. Ustaz Azhar, salah satu cara untuk kita khusyuk. Satu lagi, kita kena doa. Doa jangan tinggal supaya Allah bagi khusyuk. Pakcik pernah tanya dengan kawan-kawan pakcik kan, masa pengajian dekat Tuk kan, macam mana nak buat khusyuk? Tuk kata, memang susah nak buat khusyuk. Memang susah. Memang syaitan dia masa tu dia pulun betul lah. Pulun lah masa tu kan. Jadi satu kena doa, kena minta pada Allah minta doa. Dan satu lagi macam selalu kita tahu, kita baca qul a'udzu birabbin nas, hilangkan waswas kan. Dan satu lagi yang sangat penting, kita kena kena berilmu lah, kena belajar, kena ada ilmu, terutama tentang solat. Yang penting sekali 13 rukun solat. Sangat penting. Kalau tidak dia akan jadi was-was, malah hilang khusyuk. Kan? Contohnya macam kita tak pasti tentang niat kan. Usalli itu lafaz tak apa, ni dalam hati. Sahaja aku semayang fardu maghrib kan, panjang kan. Contohnya fardu Aisyah 4 rakaat ikut imam kan, kena Allah Taala kan. Kena Allah Taala. Yang mana satu yang kalau kita tinggal batal. Jadi ilmu tu kena tahu ilmu. Pada kita yang datang tak apalah, kita tahu kan. Kita tahu memang kita nak bos semua sekali kan, semua dapat sunat. Kalau bos semua kita akan dapat pahala sunat. Tapi yang penting kan yang 3 tu kan. Kita semua dah tahu kan. Sahaja aku solat fardu kena ada dengan ni waktu-waktu tu, Isya ke Maghrib kan. Tapi kalau kita tak tahu tu kan, katalah selama ni kita cuma ikut kan. Selama ni kita ikut, kadang-kadang kita terfikir aku semayang apa yang niat aku okey tak okey kan. Ataupun kita terlupa nak kata mengikut iman kena Allah Taala. Macam mana dia jadi mula dia jadi was-was kan. Jadi bila was-was susah nak dapat khusyuk. Susah. Itu penting. Kalau kita belajar ilmu 3 tu lupa nak baca lupa baca ni kan. 4 rakaat, nak sebut 4 rakaat tak masalah kan. Kita katalah dalam lepas niat pun aku sembahyang 4 rakaat di luar ni. Sebab kita dah tahu kan. Jadi benda-benda macam tu nak elak daripada kita tak khusyuk. Ilmu tu. Kita kena tahu 13 rukun sembahyang. Maknanya dia di samping tu kita kena tahu ni lah. Kita kena tahu bukan saja tu, tapi yang penting 13 rukun sembahyang tu wajib kita kena tahu. Sebab jumhur ulama beritahu tak sah orang sembahyang tanpa mengetahui ni. Kalau dia tak tahu rukun 13 rukun sembahyang tu tak sah. Terus dia ni
Apa sebab macam ni lah kita kata kan. Kita tak tahu benar apa ada kesalahan yang kita buat tak. Tapi kalau kita dah yakin lah. Yakin, bila yakin khusyuk datang, kita tak was-was lah. Was-was tu satu lagi akan mengelakkan daripada khusyuk. Kan? Dan satu lagi apa dari samping tu, satu lagi yang sangat penting kan tu wuduk. Wuduk. Kena tahu apa fardu wuduk tu. 6 wuduk. Fardu wuduk. Yang ni semua tentang 13 rukun kebetulan ada dekat ni lah. Bio pakcik boleh tekan link tu. Situ ni lah, kalau pergi bio adalah penerangan untuk nak pi ni, untuk nak belajar lah. Pakcik ada buh dalam YouTube. Jadi penting apa kena ada ilmu, terutamanya solat. Kita kena master betul-betul kan. Syarat sah semayang semua kan. Especially yang 13 rukun tu, sebab kita semayang tak terbatal semua tu kan. Kita boleh jaga kan. Kita tahu kan. Kita yakin semayang tu tak akan terbatal kan. Batal tak batal kita. Jadi dia hilang rasa was-was, hilang. Maknanya khusyuk akan datang. Satu lagi ni lah apa doa kena doa. Dan satu lagi apa kita ni minta pertolongan dengan baca sebelum semayang, baca surah An-Nas. Ataupun apa-apa doa boleh bagi pakcik. Pakcik macam duk buat rawatan ruqyah kan. Sebelum semayang pakcik buat dulu untuk mengelakkan daripada diganggu. Masa kami buat perubatan Islam kan, kami ada belajar tentang nak mengelakkan daripada gangguan syaitan semua kan. Pakcik amalkan lah. Sebab yang penting kita doa kan, Kalau di samping qul a'udzu birabbin nas kan, surah An-Nas dengan dengan doa-doa tu minta pada Allah. Kalau tak boleh kita minta pada Allah cara bahasa Melayu tak apa kan. Sebelum kita semayang. Dan wuduk kena ni lah. Yang dia nak dapatkan khusyuk yang pakcik belajar, wuduk kena sempurna. Dan ada yang kata masa kita ambil semayang jangan cakap-cakap kan. Itulah.